Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk memberkati lagi talaki kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita mengadakan talaki online kita pada malam ini, talaki mingguan kita pada malam ini, iaitu pada siri yang ke-28 pada malam ini. Alhamdulillah. Dan tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaki pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadda. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, Al-Fadhil Ustaz Mang, pihak penganjur, seterusnya pentalaki kitab muslimin muslimat yang bersama dengan pengajian kitab Minhajul Talibin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita pintu kefahaman dan agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Kita masih lagi dalam bab tayamum, iaitu dalam perbincangan berkenaan dengan rukun tayamum. Yang mana rukun tayamum antaranya adalah niat. Baik. Katanya fa innawa fardan wa naflan ubiha. Situ tak? Betul? Fa innawa fardan wa naflan ubiha. Maka sekiranya berniatlah ia, kembali kepada seorang, dia berniat fardan, akan fardu, wa naflan, dan sunat. Maksud dia niat fardu dan sunat, maksudnya ketika dia bertayamum, dia niat untuk mengharuskan salat fardu dan salat sunat. Faham tak lagi? Dia berniat mengharuskan salat fardu dan salat sunat. Dia ambil debu, dia tepuk debu, dia pun sapu muka, masa ambil debu, tepuk debu, sapu muka dengan niat dalam hati untuk mengharuskan sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Perkataan fardan isim nakirah. Maksudnya dia tidak tentu mana-mana fardu. Maka boleh faham. Dia tidak tentu mana-mana fardu dan naflan dia tidak tentu mana-mana sunat. Aku nak mengharuskan sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Boleh faham. Maksudnya tidak disyaratkan ta'yin, menentukan sembahyang fardu tu dia. Tidak disyaratkan. Sebab itulah Imam Nawawi dia ibarat dengan isim nakirah. Dia fungsi isim nakirah dia berbeza dengan fungsi isim ma'rifah. Isim nakirah dia tidak menunjuk di atas muayyan, di atas benda yang tertentu. Berbeza dengan isim nakirah, dia isim ma'rifah dia menunjuk di atas muayyan. Manakala isim nakirah dia tidak menunjuk di atas muayyan. Muayyan ni benda yang tertentu. Apabila kata fardan, mana-mana sembahyang fardu. Apabila kata naflan, mana-mana sembahyang sunat. Jadi fardhan satu sembahyang fardu, naflan satu sembahyang sunat. Adakah tentu? Tidak. Maka katanya jawab bagi innawa fardhan wa naflan ubiha, diharuskan kedua-duanya. Maksudnya harus dia sembahyang fardu dan harus dia sembahyang sunat. Jadi kalau dia niat mengharuskan sembahyang fardu,
Dia niat dan sekali dengan mengharuskan sembahyang sunat, maka diharuskan fardu dan sunat. Boleh faham tak? Itu makna ubiha, diharuskan keduanya fardhan wa naflan. Au fardhan. Au fardhan ataf pada fardhan wa naflan. Dia berniat fardu. Maksudnya dia berniat mengharuskan sembahyang fardu. Maka ketika tu katanya falahun naflu, maka harus baginya lam lil jawaz. Harus baginya an-naflu 'alal madhab. Maksudnya ketika dia berniat mengharuskan sembahyang fardu, maka boleh tak dia sembahyang fardu? Boleh dia sembahyang fardu. Tapi dalam masa yang sama harus baginya juga sembahyang sunat. Itu maksud falahun naflu. Maka harus baginya sembahyang sunat. Harus baginya sembahyang sunat 'alal madhab, di atas madhab. Madhab adalah istilah yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Menunjuk bahawasanya ini adalah pandangan yang kuat di dalam meriwayatkan madhab. Okey, pandangan yang kuat di dalam meriwayatkan madhab ataupun dalam meriwayatkan khilaf madhab. Ataupun pandangan yang kuat di dalam khilaf dalam meriwayatkan madhab. Ingatlah dululah kita cerita panjang lebar dah dulu. Jadi falahun naflu 'alal madhab. Jadi pendek kata benda hak yang kedua ni, kalau dia bertayamum dengan niat untuk mengharuskan sembahyang fardu, boleh tak dia sembahyang fardu? Boleh. Dia khabar tak di sini? Dia tak khabar. Tapi kita faham sendiri. Faham? Tapi dalam masa yang sama, boleh juga dia sembahyang sunat. Okey, boleh faham? Boleh dia sembahyang sunat. Au naflan. Ataupun dia berniat satu sembahyang sunat. Maksudnya dia mengambil tanah, sapu muka dengan niat mengharuskan sembahyang sunat. Awis salata. Ataupun mengharuskan sembahyang. Dia kata mengharuskan sembahyang. Aku nak mengharuskan sembahyang. Mengharuskan sembahyang. Okey, boleh faham? Jadi maksudnya mengharuskan sembahyang, dia tidak niat untuk mengharuskan sembahyang fardu. Dia tidak niat untuk mengharuskan sembahyang sunat. Hanya mengharuskan sembahyang. Ketika tu, tanaffada. Apa dia tanaffada? Hanya dia boleh sembahyang sunat sahaja. Itu maksud tanaffada. Tanaffal, maksudnya dia boleh sembahyang sunat. Tidak kita tanaffala. Tanaffala, jawab bagi law i'tibar ataf. Takdir kalangan ni. Walau nawa naflan awis salata tanaffala. Dia boleh buat sembahyang sunat sahaja. Baik. Lal fardha 'alal madhhab. Tidak sembahyang fardu 'alal madhhab. Tidak sembahyang fardu 'alal madhhab. Maksudnya tidak boleh dia nak sembahyang fardu dengan tayamum tersebut menurut pandangan hak yang lebih kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, boleh faham? Jelas sebab itulah masalah tayamum niat di antara perkara hak yang dibincang dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kerana kita kena tahu bahawasanya tayamum adalah taharah darurah. Dia bukan asal. Maka sebab itulah niat dia kena berhati-hati. Dia tidak sama dengan masalah wudu. Kalau orang tu niat nak mengharuskan sembahyang sunat dengan wudu tersebut, maka boleh dia sembahyang fardu. Dia wudu dia berbeza dengan tayamum. Baik. Seterusnya katanya wa mashu wajhihi. Ni rukun termasuk dalam rukun tayamum. Dulu dia kata wa arkanuhu naqlut turab. Rukun tayamum yang pertamanya memindahkan tanah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah wa niyatus istibahati salah, dan niat mengharuskan sembahyang. Ini yang ketiga. Yang ketiganya adalah wa mashu wajhihi thumma yadayhi ma'a mirfaqai, dan menyapu mukanya kemudian dua tangannya bersama dengan dua siku. Jadi menyapu muka. Lepas daripada menyapu muka, kemudian, apa maksud kemudian? Mesti kena ada tertib di antara menyapu muka dengan
Menyapu tangan. Sebab tu dia guna perkataan thumma. Faham? Jadi menyapu mukanya kemudian dua tangannya. Thumma yadaihi ataf pada wajhihi. Kemudian menyapu dua tangannya. Ma'amir faqaihi bersama dengan dua sikunya. Maksudnya, sapu tangan bermula daripada hujung jari hingga kepada siku. Sapu tangan. Daripada hujung jari hingga kepada siku. Okey jelas? Dan ni sebenarnya pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana, ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, dan pandangan ini juga adalah pandangan sebahagian daripada ulama yang lain, bahawasanya yang diwajibkan sapu pada tangan hanya pergelangan tangan sahaja. Maksudnya hanya tangan hingga pergelangan. Okay, itu ada pandangan sebahagian ulama, tapi itu bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wala yajibu isaluhu manbat asy-sya'ril khafif. Dan tidak wajib menyampaikan tanah pada tempat tumbuh bulu atau mambat ni tempat tumbuh. Tempat tumbuh ni pangkal lah. Itu makna mambat. Tempat tumbuh bulu al-khafif yang nipis. Kita ada bulu yang tebal, ada bulu yang nipis. Kalau bulu tebal tu jelas. Faham tak kira? Bulu tebal tu jelas. Tidak wajib menyampaikan tanah di bawah dia. Okey, boleh faham? Sama juga sebagaimana tidak wajib menyampaikan debu tanah di bawah bulu yang tebal. Bulu dah kira lah benda janggut, misal benda jebeng apa semua, tak wajib. Baik, begitu juga tidak wajib menyampaikan debu pada tempat tumbuh bulu hak yang nipis. Khafif yang nipis. Jelas? Kalau hak yang nipis tak wajib, tebal. Dah tebal, lebih aula lagi ada wajib. Jangan faham kata, ada wajib nipis. Jadi hak tebal tak kau bawa sini jadi bermakna wajib. Kita kena faham ala sabilil aula lah. Maksudnya, lebih aula lagi, lebih utama lagi tak wajib. Baik. Jadi sekarang ni kalau kita tengok berapa kali sapu? 2 kali sapu. Sapu yang pertama sapu muka, sapu yang kedua adalah sapu tangan. Okey, nampak? Baik. Sapu muka dengan sapu tangan mesti kena tertib. Sebab tu diguna perkataan tadi, thumma. Jadi sapu hak yang diwajibkan tertib. Adapun memindahkan tanah tidak diwajibkan tertib. Tidak memindahkan tanah tidak diwajibkan tertib. Dengan maksud, kalau dia tepuk sekaligus, sebelah tangan dia sapu muka, sebelah tangan lagi dia buat sapu tangan, maka memadai. Sebab tidak diwajibkan tertib pada memindahkan tanah. Hak yang diwajibkan tertib pada menyapu. Sebab itulah dia kata wala tartiba fi naqlihi fil asah. Dan tidak ada tertib pada memindahkannya tanah mengikut kaul al-asah. Tertib tidak diwajibkan pada memindahkan tanah mengikut kaul asah. Okey jelas. Katanya falau daraba biyadaihi, maka sekiranya di asal daraba memukul. Tepuklah, kita tak kata pukul kan. Kita kata benda tepuk ke kita bagi tepuk hang. Tepuk biyadaihi dengan dua tangannya. Okey, dia tepuk dengan dua tangannya. Tepuk atas dia. Atas tanah ha. Lepas tu wa masaha bi yaminihi wajhahu, dan dia menyapu dengan tangan kanannya akan mukanya. Tangan dia besar. Tangan besar, muka tak besar mana? Tangan lapau. Kita jadi sapu muka gitu aja dia. Sapu muka. Tak besar pun tak apa. Buat gini bukan mesti. Tak ada masalah. Buat gini so. Ia kena isti'ab, kena meratai. Faham? Dia tak ada masalah. Beres. Selesai. Lepas tu, wabiyasarihi. Saat ni, dan dia menyapu dengan tangan kanannya akan mukanya. Wabiyasari, dan dengan tangan kirinya. Yaminahu akan tangan kanannya. Okey, sekarang ni dia tepuk tangan kiri. Kan saat ni selagi kan? Dia buat sapu tangan kanan. Jaza, harus. Sebab benda harus? Sebab ada tertib pada sapuan
Walaupun tidak ada tertib pada pemindahan tanah. Kerana hak yang diwajibkan adalah tertib pada sapuang, tidak diwajibkan tertib pada pemindahan debu dan tanah itu. Jelas tak? Baik. Habis berkenaan dengan rukun tayamum. Ni kita nak masuk dalam perbahasan baru, iaitu berkait dengan perkara yang disunatkan di dalam tayamum. Katanya watun dabut tasmiyatu, dan disunatkan tasmiyah. Tasmiyah ni adalah membaca bismillah. Itu makna tasmiyah, baca bismillah. Dan hak yang paling comel baca bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hak yang kita bincang dalam bab wuduk sebelum daripada ni. Sekurang-kurang baca benda bismillah. Hak paling sempurna baca bismillahirrahmanirrahim. Dan disunatkan baca tasmiyah, membaca bismillah. Jadi orang yang bertayamum sunat baca bismillah. Sebagaimana sunat baca bismillah sebelum daripada wudu, sunat baca bismillah. Ketika nak mandi, ketika nak wudu, begitu juga. Sunat baca bismillah ketika nak bertayamum. Dan disunatkan juga wa mashu wajhihi wa yadayhi bi darbatain. Dan disunatkan sapu mukanya dan dua tangannya bi darbatain, dengan dua kali tepuk. Sunat sapu mukanya dan dua tangannya dengan dua kali tepuk. Okey, tidak dengan dua kali tepuk, darbatain. Maksudnya kalau dia tepuk sekali untuk sapu muka dan tangan tidak memadu. Dah warna tepuk sekali. Secebis kain yang besar. Okey, boleh faham? Dia pun ambil kain tu, tak atas tanah. Okey, boleh faham? Dia pun angkat kain. Jelas tak? Jelas tak? Lepas tu dia pun lama hak sebelah ni di muka, hak sebelah ni di tangan, hak ujung tu di tangan ni. Jadi berapa kali tepuk? Sekali. Jelas? Ambil kain, duduk atas tanah. Sekali tepuk. Jelas tak? Maka hukum dia tidak sunat lah buat lagu tu. Sunatnya berapa kali tepuk? 2 kali tepuk. Ni pandangan siapa ni? Pandangan Imam Rafi'i. Tengok apa hak yang diterjih oleh Imam Nawawi. Qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, al-asahhul mansus. Pandangan hak yang asah, hak yang dinaskan. Maksudnya al-mansus yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut secara jelas adalah wujubu darbatain, wajib 2 kali tepuk. Wajib berapa kali tepuk? 2 kali tepuk. Baik. Jadi kalau orang tanya masalah 2 kali tepuk ketika kita bertayamum tu, 2 kali tepuk saat ni tu wajib ke tak wajib? Wajib ke sunat? Jawapan dia berlaku khilaf. Apa yang diterjih oleh Imam Rafi'i, hukum dia hanya sunat. Tapi apa yang diterjih oleh Imam Nawawi, hukum dia adalah wajib. Pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah apa yang diterjih oleh Imam Nawawi. Katanya wa in amkana bi darbatin bi khirqatin wa nahwiha. Sekalipun wa in amkana, dan sekalipun dia saat itu, dan sekalipun mungkin boleh sapu mukanya dan 2 tangannya saat itu bi darbatin, dengan sekali tepuk, bi khirqatin, dengan kain, wa nahwiha, dia kain ni dengan secebis kain lah, tu makna khirqah, wa nahwiha, dan seumpamanya, seumpama secebis kain, sekeping papang ke. Jelas tak? Jelas muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Katanya wa yuqaddimu yaminahu wa a'la wajhihi, dan dia mendahulukan akan tangan akan yaminahu, akan tangan kanannya. Dia kan kita muka tak apalah, 1 anggota. Tangan dia 2 anggota. Maka ketika sapu tangan, dahulukan mana? Tangan kanan, sunat. Jadi kalau dia dahulukan tangan kiri, maka dia telah meninggal perkara yang disunatkan. Sah tak tayamum dia? Sah. Dan dia mendahulukan wa a'la wajhihi, dan bahagian atas mukanya. Okey, kita ni ada bahagian atas, di bahagian bawah. Jadi dia ambil tanah,
Dia buat gini, ambil tanah, dia buat gini, maka dia ambil daripada atas. Faham? Ambil daripada atas, biar kena belakang. Tarik pergi ke bawah. Mudah tak? Ambil daripada atas. Ni hak yang comel sekali. Gini pun tak ada masalah. Ada masalah. Gini pun tak ada masalah. Bahang kat tepi dulu. Faham? Gini pun tak ada masalah. Ada masalah. Tapi hak comel, gini hak comel. Ambil daripada atas sekali, pergi turun ke bawah. Ni kena tu. Sekarang dia jaga sekali. Ni, hidung. Okey. Baik. Katanya wa yukhaffiful ghubara. Dan sunat wa yukhaffiful ghubar dan menipiskan al-ghubar. Benda al-ghubar, debu. Dia nipiskan debu hak yang berada pada dua tapak tangan dia. Hak yang kalau ambil daripada dengan dua tapak tangan, kalau ambil dengan jadah ke ambil ikut lah, ambil dengan kain ke, yang penting nipiskan debu tersebut. Baik. Nipis ni tu dengan kita retak ke ataupun dengan kita tiup ke, kena retak. Okey, kita ambil debu, kita pun retak. Kita buat gini ke, kita buat gini. Faham? Nipiskan debu yang berada pada tapak tangan. Masa kita lama dah nampak sikit debu pun tak apa. Yang penting ada debu atas ni. Dah nampak pun debu. Sikit-sikit je nampak. Tak ada masalah. Kalau nak pergi nampak belakang, ada ayat. Apakah mudah tak debu dalam cetang tu? Tak debu dalam cetang tu tak tertangan. Buat gitu. Baik. Katanya wa mualatu tayammumi kal wudu. Dan mualat tayammum adalah seperti wudu. Maksudnya mualat ni tidak ada senggang yang lama di antara sapu muka dengan sapu tangan. Tidak ada senggang yang lama di antara sapu muka dan sapu tangan. Di antara sapu tangan kanan dengan sapu tangan kiri. Tidak ada masa senggang yang lama. Tempoh masa. Baik. Jadi mualat tu sama seperti wudu. Maksudnya tidak ada senggang yang lama di antara basuhan muka dengan basuhan tangan. Itu makna mualat. Hukum mualat pada wudu adalah sunat, bukan wajib. Betul tak gitu? Mualat pada wudu hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Dalam masalah wudu, perkiraan mualat adalah kita kena basuh anggota yang kedua sebelum daripada kering anggota yang pertama. Tempoh kering, ia kena ambil kira juga cuaca sederhana, tubuh badan kita juga sederhana. Baik. Jadi jangan lebih daripada tempoh tersebut. Cuma dalam masalah debu ni tak ada kering sebab debu dia bukan jenis basah. Tapi tempoh saat ni tu kena kira dengan tempoh wuduk saat ni. Okey, jelas kan? Jadi mualat pada tayamum juga hukum dia adalah sunat. Sebab tu dia kata wa mualatu mualat pada tayamum hukum dia adalah sunat. Wa mualatu tayammumi kal wudu. Qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi. Wa kadzal ghusl, dan seperti ini mandi. Maksud dia mandi sama juga. Mualat pada mandi hukum dia sunat. Jadi sekarang ni bukan kita nak cerita bab mandi, kita nak cerita bab tayamum. Faham? Tapi Imam Nawawi selit lalu dah. Jadi mualat pada tayamum seperti mualat pada wudu. Sama juga mualat pada mandi. Jadi bermakna tiga benda ni. Wudu, mandi dan tayamum, tiga ni mualat hukum dia adalah sunat. Faham tak dia? Jadi seorang tu dia berjunuk pada malam hari. Dia pun basuh start daripada pusat sampai ke bawah. Okey, boleh. Niat dah mandi wajib. Lepas tu, sejuk nak bau tak apa sambung pagi esok. Boleh tak gitu? Boleh. Sebab mualat adalah sunat, bukan wajib. Katanya wa yundabu tafriqu asabi'ihi awwala. Dah disunatkan mana tafriq mana biasa makna tafriq menceraikan. Asabi'ihi, jari jemarinya. Cakap kita benda menceraikan. Mana?
Ni kita rapat kan. Lepas tu ni renggang. Merenggangkan. Ni. Ni kita rapat. Ni dipanggil dia. Tu maksud tafriq. Bukan renggang sampai gitu. Buka sikit. Masa tepuk saat ni tu, renggangkan jari jemari. Gitu. Okay, boleh faham? Bukan rapat gitu. Awalan pada mula-mula. Pada mula-mula maksudnya tepukan yang pertama. Tepukan yang pertama pun kita buka dah. Jadi masa kita tepuk saat ni, apabila kita buka, jadi bermakna debu akan naik di celah-celah jari ni. Nampak tak? Kan debu kan? Dia akan naik di celah-celah jari. Tapi kalau kita buat rapat naik tak celah jari? Tidak. Sunat. Seterusnya, wa yajibu naz'u khatamihi fi thaniyah. Dan wajib mencabut khatamnya. Apa makna khatam? Khatam ni makna cincinnya. Fi thaniyati pada tepukan kali yang kedua. Sebab tepukan kali yang kedua tu adalah sampai masa untuk sapu tangan. Apabila ada cincin, maka cincin akan menghalang sampai debu di bawah cincin tersebut. Maka sebab itulah wajib sapu cincin. Wajib sapu cincin pula. Wajib cabut cincin. Dia cabut saat ni tu. Wajib cabut cincin. Okey, boleh faham? Cabut dulu. Lepas tu nak pakai-pakai. Lepas tu pula. Wallahu a'lam. Seterusnya, kata dia lagi. وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ فَوَجَدَهُ إِلَّمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ بَطَلٍ إِلَّمْ يَقْتَرِنْ بِمَانِعٍ كَعَطَشٍ أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَسْقُطُ أَوْ في صلاة لا تسقط بطلت على المشهور وإن أسقطها فلا وقيل يبطل النفل والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل. Maksudnya dia, dan barang siapa yang bertayamum lifaqdi ma'in, kerana tidak ada air. Okey, kita ada tayamum kerana sakit dan ada tayamum kerana tidak ada air. Ni permasalahan, dia bertayamum kerana tidak ada air. Jo, tak ada kitab Jo. Tak tahu mana kitab. Tu dia. Barang siapa yang dia bertayamum kerana tidak ada air. Okey, dia tayamum kerana dia tidak ada air. Sebab dia tak ada air. Tiba-tiba fawajadahu. Tu ataf pada tayammum. Fa huruf ataf, wajada ataf pada tayammum. Maka mendapatilah ia iman, dia akan air. Dia tayamum kerana tak ada air. Lepas tu ada air. Tu fa tayammama fa kan? Lepas tu tak ada lama, ada air. Dia fa ni tak ada lama. Dia cara summa. Summa lama sikit. Faham? Lepas tu, dia mendapati air. Ada air. Baik. Katanya, illam yakun fi salatin, jika tidak adalah ia dalam sembahyang. Maksudnya dia belum lagi sembahyang. Itu makna illam yakun fi salatin. Jawabnya, batal. Batal tayamumnya. Batal ay batalat tayamum. Kata tak? Kan dia nak cerita. Orang tu dia tayamum kerana tak ada air je. Lepas tu je, air ada. Sedangkan dia belum lagi sembahyang. Boleh tak dia nak sembahyang dengan tayamum tersebut? Tak boleh. Batal tayamum kerana ada air. Dapat lagi? Satu. Tapi kata batal pun qaid kepada batal. In qaid pada batal. Qaidun. Qaid. Dia bergantung dengan batal. Batal saat ni tu adalah illam yaqtarin bimani'in. Jika tidak menyertailah ia. Tidak menyertailah ia. Maksudnya tidak menyertai. Tidak ada sekali bimani' dengan penghalang. Dengan mani' dengan penghalang. Penghalang yang menghalang daripada menggunakan air. Kalau ada penghalang daripada menggunakan air, maka tak batal juga tayamum. Contoh penghalang lagu mana? Ka'atashin. Seperti dahaga. Jadi air ada. Dan dia dahaga. Dia perlu kepada minum air tersebut. Tak batal. Jelas tak? Sebab dia panggil dia ada penghalang daripada menggunakan air. Air ada. Tapi nak pergi ambil, tak berani. Lepas tu jadi air situ je.
Tapi mai ada rimah 2-3 ekor duduk situ. Hai, duk pasah-pasah. Kita nak pergi ambil air, nyekekoh kita. Duk pasah-pasah. Kita ada benda? Ada mani'. Jadi adakah batal tayamum secara mutlak? Tidak. Kena tengok dulu. Ada mani' ke tak? Ada penghalang tak daripada dia menggunakan air? Tadi bukan dalam solat. Kalau dalam solat apa ni? Au fi salatin. Fawajadahu fi salatin, didapati air dalam sembahyang. Sembahyang dia ada dua. Ada hak yang sembahyang yang gugur kefarduan sembahyang tersebut dan ada sembahyang yang tidak gugur kefarduan dia. Au fi salatin la tasqut. Sembahyang yang tidak gugur. Tidak gugur sembahyang tu maksudnya la yasqutu qada'uha. Tidak gugur qada sembahyang itu. Sembahyang tu tidak gugur qada dia. Ketika tu batallah ia as-salah ala al-masyhur, di atas pandangan yang masyhur. Okey. Istilah masyhur kita tidak sebelum ni kita juga panjang lebar dah kan. Jadi sekarang ni tengah-tengah dia sembahyang kerana dengan tayamum, kerana tidak ada air, tiba-tiba tu hujan turun. Hujan turun. Batal tak sembahyang dia? Kena tengok. Kena tengok mana. Sembahyang tu menggugurkan qada ke tak? Dia ada kala sembahyang dengan tayamum. Kerana tidak ada air, ia menggugurkan qada. Tak perlu qada benda dah. Kadang-kadang tidak menggugurkan qada. Maksud dia tidak menggugurkan qada, akan datang kena ulang balik sembahyang. Bukan maksud sembahyang ni tidak sah. Sembahyang ni sah. Yang kata tak sah pula. Mana boleh kita nak sembahyang tidak sah. Salah gitu. Tak boleh. Sembahyang ni sah. Tapi oleh kerana keuzuran dia itu jarang berlaku, maka sembahyang dia saat itu dikirakan suatu kecacatan, maka sebab itulah perlu disempurnakan balik sembahyang tersebut ketika ada air. Jelas tak? Tapi katanya wa in asqataha, dan jika menggugurlah ia. Wa in asqataha, dan jika menggugurlah ia tayamum, dia akan sembahyang. Jadi tayamum tu menggugurkan qada sembahyang. Fala, maksudnya fala ay fala tabtul, maka tidak batallah sembahyang. Jadi sekarang ni dia bertayamum kerana tidak ada air. Dia pun sembahyang. Tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba hujan lebat. Tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba hujan lebat. Batal tak sembahyang dia? Nak kata batal ke tak, kena tengok. Sembahyang tu, okey, menggugurkan ke tak qada dia. Sembahyang tu gugur tak qada? Kalau gugur qada, maka tak batal sembahyang. Kalau tak gugur qada, batal sembahyang. Okey, boleh faham? Dan lagu mana tak gugur qada, lagu mana gugur qada? Okey, tak gugur qada gini. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang bertayamum kerana tidak ada air pada tempat yang kebiasaannya ada air, maka dia tidak gugur qada. Dia tidak gugur ulang balik sembahyang tersebut. Nanti apabila ada air, kena ulang balik sembahyang. Jelas? Orang yang tayamum pada tempat, orang yang tayamum kerana tidak ada air, pada tempat yang kebiasaannya memang tak ada air, maka sembahyang dia gugur, ulang. Maksudnya tidak perlu ulang semula. Okey, nampak kan? Katanya, waqila, dan kata qil, yabtulun naflu, batal oleh sunat. Sembahyang sunat batal. Tak kira lah warna keadaan pun, sembahyang sunat batal. Mu sembahyang sunat dengan tayamum kerana mu duduk kapung ke, mu duduk bukan duduk kapung ke, duduk ketika bermusafir ke. Sebab kita contoh kapung tu, kerana kapung tu tempat yang biasa ada air. Ketika bermusafir, tempat yang biasa tak ada air. Sembahyang sunat batal. Tu pandangan qil. Tetapi pandangan mu'tamad tidak. Dia tidak kira sembahyang fardu, sembahyang sunat. Tapi dia kira tempat saat ni tu biasa ada air ke ataupun biasa tidak ada air. Katanya wal asahu anna qat'aha liyatawadda'a afdal. Ketika dia sembahyang, tiba-tiba datang hujan. Batal tak sembahyang dia? Tadi kita cerita dah. Ada, kita kena tengok dulu. Okey, kita kata hak yang tak batal tu. Hak tak batal. Hak yang tak batal iaitu hak yang sembahyang dia tidak menggugurkan qada. Menggugurkan qada. Mana comel? Sembahyang tak batal.
Mana comel dia berhenti, lepas tu dia ambil wudu, ataupun dia teruskan sembahyang. Dia sebenarnya boleh belaka dua-dua. Boleh dia berhenti, sembahyang, dan ambil wudu, kerana wudu adalah asal. Dan boleh dia meneruskan sembahyang, kerana sembahyang dia tidak batal. Faham tak lagi? Mana lebih comel? Katanya, wal asahu. Anna qat'aha liyatawadda'a afdal. Dia memutuskan sembahyang untuk berwudu waktu lebih afdal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-mutanaffila la yujawizu rak'ataini illa man nawa 'adadan fayutimmuhu. Dan bahawasanya orang yang sembahyang sunat. Ni masalah orang yang ada air tengah sembahyang. Ni masalah orang yang ada air ketika dia sedang sembahyang. Orang yang sembahyang sunat la yujawizu rak'atain. Ni mengikut kaul asah ni. Kaul asah bahawasanya orang sembahyang sunat dia tidak melampaui ataupun tidak buat lebih daripada rak'atain, daripada 2 rakaat. Tidak melebihi atau yujawiz, tidak melebihi akan 2 rakaat. Illa man nawa 'adadan fayutimmuhu. Melainkan mereka yang berniatlah ia akan bilangan, maka menyempurnalah ia akan bilangan. Okey, mungkin kita tidak faham. Kena huraikan molek sikit masalah ni. Kita sembahyang sunat, adakah disyaratkan kita niat bilangan rakaat? Kita sembahyang fardu zuhur, adakah disyaratkan kita niat bilangan rakaat? Tidak. Kita sembahyang sunat, adakah disyaratkan kita niat bilangan rakaat? Tidak. Apabila kita tidak niat bilangan rakaat, kita tidak niat bilangan rakaat. Lepas tu kita nak sembahyang sunat, kita boleh buat berapa rakaat? Ikut buat berapa rakaat pun. Faham? Saja aku sembahyang sunat mutlak. Aku sembahyang sunat. Allahu Akbar. Buat 80 rakaat boleh, tak ada masalah. Sebab kita tidak menentukan bilangan rakaat. Faham? Jelas kan? Okey. Ketika dia tidak menentukan bilangan rakaat, dia sembahyang dengan tayamum kerana tidak ada air. Tiba-tiba tengah sembahyang sunat. Hujan turun. Maka ketika tu dia jangan melebihi berapa rakaat? 2 rakaat. Hanya berhenti pada 2 rakaat sahaja. Jelas lagi ya? Melainkan orang yang dia berniat bilangan. Kalau dia niat 20 rakaat, maka boleh dia menyempurnakan sembahyang tersebut. Okey, boleh faham? Sebab dia telah berniat benda adat. Dia berniat bilangan. Katanya, wala yusalli bitayammumin ghaira fardin. Dan tidak sembahyanglah ia seorang bitayammumin dengan satu tayammum. Dia tidak sembahyang ghaira fardin selain daripada satu fardu. Dia tidak sembahyang dengan satu tayammum selain daripada satu fardu. Faham tak lagi maksud? Maksudnya, cakap kita benda, satu tayamum hanya untuk satu fardu. Itu maksud tidak sembahyang ia dengan satu tayamum selain daripada satu fardu. Dia tidak sembahyang dengan satu tayamum selain daripada satu fardu. Maksudnya dia hanya boleh sembahyang dengan satu tayamum satu fardu. Itu maksud. Dia tidak sembahyang dengan satu tayamum melainkan satu fardu. Jelas? Sembahyang sunat wa yatanaffalu ma syaa. Dan dia sembahyang sunat ma syaa, apa hak yang dikehendaki. Berapa rakaat pun nak sembahyang dipersilakan. Berapa kali pun nak sembahyang dipersilakan. Jadi pendek kata, satu tayamum hanya boleh satu fardu dan beberapa sunat. Jelas tak? Okey, fardu kita ada fardu benda, ada fardu 5 waktu. Ada tak lagi fardu, sembahyang fardu selain daripada 5 waktu, ada ke tak lagi? Ada. Ada ke tak lagi, Fendi? Sembahyang fardu ataupun sembahyang wajib selain daripada sembahyang 5 waktu. Ada tak lagi benda? Nazar tu ada. Wan nadhru ka fardin, dan nazar seperti fardu. Fil azhar. Maksudnya kalau dia nazar nak buat 4 kali sembahyang, 2 rakaat, maka kena berapa kali tayamum? 4 kali tayamum. Itu maksud wan nadhru ka fardin fil azhar. Baik. Wal asahu sihhatu janaiza ma'a fardin. Kaul yang asah adalah sah. Beberapa jenazah. Maksudnya beberapa jenazah. Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah banyak kali lah. Ma'a fardin. Bersama dengan satu fardu.
Dia bertayamum sekali. Maka boleh satu fardu. Dan boleh tak dia nak sembahyang jenazah dengan tayamum yang sama? Boleh, tak ada masalah. Sebab sembahyang jenazah walaupun dia fardu kifayah, tetapi dia mengambil hukum seperti sembahyang sunat. Okay, boleh faham? Wa anna man nasiya ihdal khamsi kafahu tayammumul lahun. Dan bahawasanya mereka, ini pandangan yang asah ni, bahawasanya mereka yang lupalah ia akan salah satu daripada 5 sembahyang. Mari ada aku nak sembahyang. Sembahyang mana aku nak sembahyang? Tak ingat dah. Zuhur ke? Tak ingat. Ke asar? Ke maghrib? Ke isyak? Ke subuh? Salah satu daripada 5 sembahyang tu aku ada tinggal. Maka wajib dia kena qada. Dah nak qada mana ni? Qada mana? Qada mana? Sembahyang dia. Selesai. Dia kena sembahyang 5 kali. Zuhur kena sembahyang, asar kena sembahyang, maghrib kena sembahyang, isyak kena sembahyang, subuh kena sembahyang. Kalau dengan wuduk, pakai ambil sekali wuduk, buat 5 kali. Sebab apabila dia ada berhutang. Dan dia lupa hak mana-mana, maka tidak akan lepas hutang dia. Sekarang ni dia yakin dia berhutang. Tapi dia lupa hak mana-mana, tidak akan lepas hutang tersebut, melainkan dia kena buat belaka. Okay, dia faham? Dia kena buat belaka. Kalau berwuduk tak ada masalah. Satu wuduk dia buat belaka 5 sembahyang. Tapi kalau masalah tayamum, tayamum. Sebab dia tinggal 1 sembahyang. Okey, boleh faham? Faham tak lagi? Dia apabila dia 1 sembahyang, jadi hak yang dalam 5 saat ni tu, 1 hak yang fardu, hak lain tu jatuh sunat. Jelas kan? Nampak kan? Tu maksudnya dia. Maksudnya wa anna man nasiya ihdal khamsi kafahu tayammumul lahun. Bahawasanya mereka hak yang lupa ihdal khamsi, salah satu daripada 5 sembahyang. Dia lupa salah satu daripada 5 sembahyang. Hak mana aku tinggal? Kafahu memada akan dia oleh tayamum, oleh satu tayamum lahunna baginya kembali kepada bagi 5 sembahyang. Jelas kan? Wa in nasiya mukhtalifatain. Dan jika dia lupa mukhtalifatain, 2 sembahyang yang berbeza. Dia ada 2 sembahyang yang sama, ada 2 sembahyang yang berbeza. Ada 2 sembahyang yang sama, ada 2 sembahyang yang berbeza. Memang aku tinggal 2 sembahyang, tapi 2 sembahyang tu berbeza. Asar dengan zuhur ke, zuhur dengan subuh ke, asar dengan maghrib ke, maghrib dengan isyak ke, isyak dengan subuh. Allah tak ingat weh. Tapi 2 sembahyang yang berbeza. Faham tak lagi? Jadi hak yang wajib dia kena qada apa 5 sembahyang. Sebab dia lupa ni kan? Faham? Hak fardu berapa dalam 5? 2. Jadi bermakna kena berapa kali tayamum? 2 kali tayamum. Salla kulla salatin bitayammum. Sembahyanglah ia akan setiap sembahyang itu dengan satu tayamum. Jadi kalau dia sembahyang, setiap satu sembahyang dengan satu tayamum, jadi bermakna berapa tayamum dia kena ambil? 5 kali tayamum. Faham? Setiap sembahyang dia sembahyang satu tayamum. Jadi berapa kali tayamum? 5 tayamum. Nampak tak kan? Ataupun ada kaedah yang kedua, wa insya'a tayammama marratain. Dan jika dia menghendaki, dia kehendak, boleh dia tayamum berapa kali? 2 kali. Tapi kena ingat, kalau tayamum 2 kali, kaedah sembahyang lain. Kaedah sembahyang cara lain. Okay, boleh faham? Kalau tadi 5 tayamum dengan 5 kali sembahyang. Faham? Tapi kalau dia buat 2 tayamum, dia tak boleh buat lah. Kalau buat 2 tayamum, berarti molek. Kalau dia buat 2 tayamum, dia tak boleh buat 5. Dia kena buat berapa? Dia kena buat 8. Faham tak Fendi? Nanti kita baca dulu. Lepas tu kita hurau balik. Dia kena mikir je masalah ni sebab dia jadi gitu. Kita tengok. Wa insya'a tayammama marratain. Tayamum berapa kali? 2 kali. Wa shalla bil awal. Dan dia sembahyang bil awal ay bit tayammumil awal, dengan tayamum yang pertama 4 walaan secara berturut-turut. Faham tak dia? Lepas tu wa bitsani wa bit tayammumits tsani, dan dia sembahyang dengan tayamum yang kedua 4.
Pak pula. Tapi laisa minha allati bada'a biha. Tidak ada daripadanya, daripada hak yang pak yang kedua ni. Laisa minha, tidak ada daripadanya, daripada pak ni, hak yang kedua ni, pak yang kedua ni allati bada'a biha. Sembahyang hak yang telah dia mula dengannya. Okey, boleh faham? Okey. Tayamum yang pertama, okey, dia mula sembahyang Zuhur. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Faham? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Faham? Tayamum yang kedua, Zuhur tak perlulah, dia start benda pula. Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Faham? Jelas tak ni? Sekali lagi. Sekarang ni, berarti molek. Dia ambil berapa tayamum? 2 tayamum. Okey, tayamum yang pertama, di sembahyang mana? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Ada tak kena se? Nak tanya, ada tak kena se? Sebab dia tinggal berapa sembahyang ni? 2 sembahyang. Ada tak kena se? Ada dah kena se. Okey, boleh faham? Jadi apabila ada dah kena se, tinggal lagi se lagi. Faham? Tinggal lagi se. Perhati molek. Jadi Zuhur tadi, Zuhur, dia buat mula-mula kan? Zuhur dia buat mula-mula dah. Faham? Zuhur tak perlu dah. Faham? Zuhur tak perlu dah. Lepas tu dia mula dengan dia, Asar. Okey. Kalau, perhati molek. Kalau yang dia tinggal, perhati molek. Kita buat semua sekali. Kita buat semua sekali. Kalau dia tinggal, contoh hak yang lupa tu, Zuhur dengan Asar. Zuhur dengan Asar. Zuhur dengan Asar. Ya, tadi dia start Zuhur. Gugur tak pergi Zuhur. Asar dia sembahyang pula dengan tayamum tersebut. Tak gugur Asar. Kerana benda? Kerana tayamum tadi tu telah habis untuk Zuhur. Faham? Faham tak lagi? Jelas? Lepas tu dia ambil pula tayamum yang kedua. Dia pun mula Asar. Gugur tak Asar? Gugur. Okey, satu. Okey, saat ni Zuhur dengan Asar. Kita katakan Asar dengan Maghrib pula. Asar dengan Maghrib. Okey, dia ambil satu tayamum. Dia pun sembahyang Zuhur. Okey, Zuhur tak ada. Sembahyang Asar. Okey, selesai. Okey, gugur dah sembahyang Asar dah kan? Lepas tu, Maghrib jadi tak? Tak jadi. Lepas tu, Isyak. Tak apalah, Isyak tak ada. Okey, jelas kan? Isyak tak ada. Lepas tu, dia ambil pula tayamum, dia start Asar. Asar tak digugur dah kan? Jadi sunat. Jadi Maghrib, boleh tak? Boleh. Saat ni, Asar Maghrib dengan Isyak pula. Okey, dia sembahyang dengan tayamum pertama, mula dengan Zuhur. Okey, jatuh sunat, tak masalah lagi. Asar, sunat. Maghrib, okey, gugur Maghrib. Isyak tak gugur. Faham? Tayamum yang kedua, dia start daripada Asar, Maghrib, Isyak. Gugur Isyak. Lepas tu, Subuh. Subuh tak apalah. Sama juga, Isyak dengan Subuh. Sama juga dengan Subuh dengan Zuhur. Okey, jelas kan? Jelas kan? Okey, habis. Itu maksud dia. Berapa cara? 2 cara. Au muttafiqatain. Habisnya fikir belaka ulama. Ia fikir belaka. Hidup dia dengan dia, dengan ilmu, dengan agama. Dia fikir bab agama, bab lagu mana orang ni nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir belaka. Au muttafiqatain. Tadi mukhtalifatan ataupun 2 sembahyang yang sama kedua-dua. Allah 2 sembahyang, aku tak sembahyang. Tapi sembahyang sama tapi lupa dah. Sembahyang mana? Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke, Isyak ke. Tapi 2 kali 2 hari gitu. Tapi tak ingat mana se. Memang jenis banyak pelupa. Pelupa. Kalau bab sembahyang lupa sangat dia. Maka ketika tu sallal khamsah marratain bitayammumain. Sembahyanglah dia 5 waktu 2 kali. Okey, ke sembahyang 5 waktu 2 kali. Jadi berapa semua sekali? 10. Dengan berapa tayamum? Tayammumain. Dengan 2 tayamum. Selesai tak? Selesai. Okey, habis. Seterusnya kata wala yatayammamu li fardin qabla waqti fi'lihi. Dan dia tidak bertayamumlah ia untuk sembahyang fardu sebelum daripada waktu buat. Sebelum daripada waktu buat. Dia kata sebelum daripada waktu buat. Maksudnya, kena ingat
Dia tayamum, syarat dia mesti kena tayamum setelah daripada masuk waktu. Selama mana belum lagi masuk waktu, maka tidak boleh tayamum. Kerana tayamum yang menjadi pengganti kepada air, tayamum kerana tak ada air adalah taharah darurah. Maka dia tidak ada darurah sebelum daripada masuk waktu. Sebab sebelum daripada masuk waktu wajib tak sembahyang? Tak wajib. Bila wajib sembahyang? Ketika masuk waktu. Maka ketika belum lagi masuk waktu tidak ada darurah. Maka sebab tu tak boleh tayamum. Gitu. Wa kadhan naflul muaqqatu fil asah. Dan seperti ini juga sembahyang sunat yang mempunyai waktu mengikut kaul yang asah. Jadi sembahyang sunat ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan ada sembahyang sunat yang tidak mempunyai waktu. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu mesti setelah daripada masuk waktu barulah boleh kita bertayamum. Wa man lam yajid ma'an wa la turaban lazimahu fil jadidi an yusalli al fardha wa yu'ida. Barang siapa yang tidak mendapati ia akan air, wala turaban, dan tidak juga tanah. Air tak ada. Okey, jadi dia bertayamum. Tayamum kena guna dengan benda? Dengan tanah. Tanah tak ada juga. Ni istilah dalam fiqh dipanggil benda. Faqidut tahurain. Orang yang ketiadaan dua alat penyuci. Okey, boleh faham? Jadi air tak ada, tanah tak ada. Lazimahu wajib akan dia. Fil jadid, mengikut kaul jadid. Mengikut kaul jadid, wajib dia benda an yusalliyal fardha. Bahawa sembahyang ia akan fardu. Wajib mengikut kaul jadid bahawa sembahyang ia akan fardu. Ini sembahyang fardu. Atau wa yu'ida, ataf pada yusalliyal fardha, dan mengulangi ia akan fardu. Wajib dia kena sembahyang fardu dan dia mengulangi fardu tersebut. Faham lagi? Wajib dia sembahyang fardu dan mengulangi. Kena i'adah balik. Sah tak sembahyang fardu yang pertama? Sah. Okey, boleh faham kan? Cakap kita sembahyang dia. Menghormati waktu. Maksud mana menghormati waktu? Dalam waktu apabila masuk waktu sembahyang, kita kena sembahyang. Hormat sikit waktu oh. Dah tak ada air. Tak ada air tayamum. Tak ada agak tanah. Mayang gitu kan. Awak mana? Fattaqullaha mastata'tum. Mu kena bertakwa kepada Allah sekadar mampu kamu. Tapi oleh kerana keuzuran itu, benda yang jarang berlaku, maka sebab itulah kena ulang balik sembahyang. Katanya wa yaqdil muqimu li faqdil ma', dan qada oleh orang yang bermukim. Maksudnya qada sembahyang semula. Li faqdil ma', kerana tak ada air. Sebab benda kena sembahyang semula orang bermukim. Orang bermukim dia kena sembahyang mula kerana tak ada air. Maksud dia qada orang bermukim kerana tak ada air. Orang yang bermukim dia sembahyang dengan tayamum kerana tidak ada air, dia kena qada balik. Sebab benda kena qada balik? Sebab dia sembahyang pada tempat yang biasanya ada air. Dia sembahyang dengan tayamum kerana tak ada air pada tempat yang biasanya ada air. Lal musafiru. Tidak orang yang bermusafir. Orang musafir wajib qada balik ke tak? Tak. Sebab benda? Sebab orang musafir dia tayamum kerana tak ada air pada tempat yang biasanya tak ada air. Tidak gitu? Illal 'asiya bi safarihi fil asah. Melainkan orang yang bermaksiat, orang yang melakukan maksiat dengan safarnya, dengan perjalanannya. Orang yang melakukan maksiat dengan perjalanannya fil asah, mengikut kaul yang asah, dia tayamum kerana tak ada air, maka wajib dia kena ulang balik. Sebab dia sebab gugur ulang sembahyang adalah rukhsah. Dan rukhsah tidak boleh dicapai dengan melakukan maksiat. Katanya waman tayammama li bardin qada fil azhar. Barang siapa yang tayamum kerana sejuk. Oh sejuk qada fil azhar. Dia kena qada balik, kena ulang balik sembahyang. Au limaradin. Boleh tak dia tayamum kerana sejuk? Boleh. Tapi sembahyang kena ulang balik. Au limaradin yamna'ul ma'a mutlaqah. Atau kerana sakit yang menghalang ia akan air mutlaqan, secara mutlak. Au fi 'udwin wala satira fala. Illa an yakuna bi jurhihi damun kathir. Hal ni kita kena sambung semula. Wa man tayammama li bardin qada fil azhar. Hal ni kita sambung semula. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu sebab
Kemudian pihak penganjur, moderator kita, pengurusi majlis, pengurusi kita, dia minta anda sudah berhenti dalam pukul 10. Sebab dia ada program lain pula. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai sudah talaki kita pada malam ini. Dan untuk seterusnya insya-Allah kita akan sambung pada malam esok. Pada jam 9.15 minit malam ataupun 9 suku insya-Allah. Pada siri yang ke-29. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join kelas kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu, tahun iman maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing.